Jom kita mula. Pak Padir pergi mengangkat pukat. Pada suatu hari pagi-pagi lagi, Mak Andi mengejutkan Pak Padir. Daripada tidurnya, Mak Andi hendak menyuruh Pak Padir pergi mengangkat pukat itu ditahan oleh Mak Andi di tepi sungai. Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi memanggil Pak Padir, terdengar suara Mak Andi memanggilnya. Dia membuka matanya sambil menguap, dia masih mengantuk. Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi memanggil lagi. Ada apa Mak Andi? Tanya Pak Padir. Dia masih berbaring di tempat tidurnya. Pergilah awak mengangkat pukat di sungai, kata Adi. Tetapi Pak Padir menjawab, saya masih mengantuk. Mendengar jawaban itu, Mak Andi membiarkan Pak Adi tidur. Kasihan Pak Padir, dia masih mengantuk lagi, ujar Mak Andi dalam hatinya. Pak Padir terlena semula. Tidak lama kemudian Mak Andi mengejutkan Pak Padir sekali lagi. Dia berharap Pak Padir dapat pergi mengangkat pukat. Jika mendapat ikan, tentulah boleh dijadikan lauk untuk makan pada hari itu. Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi memanggil. Pak Padir terdengar lagi suara Mak Andi memanggilnya, tetapi dia masih mengantuk. Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi masih memanggil. Ada apa Mak Pandi? Tanya Pak Padir. Dia masih mengantuk. Pergilah awak ke sungai angkat pukat, kata Mak Andi. Masih awal lagi, matahari belum naik, ujar Pak Padir. Mak Andi membiar Pak Padir tertidur. Sebenarnya tidak lama kemudian terdengar Pak Padir berdengkur. Setelah matahari terbit, Mak Andi mengejutkan Pak Padir semula. Pak Padir, oh Pak Padir. Daun Pak Adi. Ada apa Mak Andi pada Pak Padir? Bertanya dari dalam selimutnya. Matahari sudah naik, pergilah angkat pukat, ujar Mak Andi. Tetapi Pak Padir menjawab, saya sejuk, biarlah matahari naik lebih tinggi. Mak Andi terdiam apabila mendengar Pak Padir menjawab begitu. Kasihan Pak Padir, dia masih berasa sejuk, kata Mak Andi dalam hatinya. Mak Andi lalu membiarkan Pak Padir berdengkur semula. Setelah matahari naik agak tinggi, Mak Andi mengejutkan Pak Padir. Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi meluang kuat. Ada apa pula Mak Andi? Tanya Pak Padir dengan mata terpejam. Matahari sudah naik tinggi, pergilah angkat pukat di sungai, Mak Andi menyuruh lagi. Saya takut pada buaya, jawab Pak Padir. Mendengar Pak Padir menjawab begitu, Pak Andi terdiam. Dia membiarkan Pak Padir lena semula. Kasihan Pak Padir, dia takut pada buaya, ujar Mak Andi dalam hatinya. Akhirnya matahari sudah tegak meninggi. Mak Andi lalu mengejutkan Pak Padir. Sekali lagi Pak Padir, oh Pak Padir. Mak Andi meluang lebih kuat. Ada apa pula Mak Andi tidak berhenti-henti memanggil saya? Tanya Padir. Pak Padir dalam keadaan masih mengantuk. Hari sudah tengah hari, pergilah awak angkat pukat kalau dapat ikan. Kita boleh buat lauk, jelas Mak Andi.
Tunggulah sampai petang, ujar Pak Padi. Nanti kalau sudah petang, awak akan tunggu sampai malam pula, marah Mak Ade. Kalau begitu, tunggulah pagi. Esok pula sahur. Pak Padi Mak Ade terdiam. Pak Padi berasa lega kerana suara Mak Ade tidak kedengaran lagi. Lega, rasanya hatiku sekarang aku boleh sambung tidur semula, kata Pak Padi. Dalam hatinya sejurus. Kemudian terdengarlah Pak Padi bertegur. Semula dia sudah terlena, tetapi sejurus selepas itu terkejutlah Pak Padi apabila terdengar suara Pak Ade bertepik di hujung kakinya. Suara Mak Ade kuat bagai halilintar. Awak hendak bangun atau hendak tidur? Mak Ade sudah naik angin. Hendak bangun, jawab Pak Padi. Dia sudah berdiri. Awak hendak pergi angkat pukat atau tidak? Mak Ade benar-benar sudah merendang. Memukat boleh, menjala pun boleh, menjawab pun. Memuat boleh, menjala pun boleh, jawab Pak Padi kejut. Hatinya apabila melihat Mak Ade sedang merendang. Akan takut pada buaya atau lebih takut pada barang tumbul ini? Tanya Mak Ade lagi. Kejutlah hati Pak Padi apabila melihat Mak Ade memegang sebilah parang tumbul. Saya tidak takut pada buaya. Saya lebih takut pada parang tumbul itu, jawab Pak Padi dengan suara menggigil. Mahu, tidak mahu, terpaksalah. Pak Padi pergi ke sungai. Apabila tiba di tepi sungai, dilihatnya pukat itu sudah tercabut dan berbelit-belit. Pak Padi berasa hairan. Mengapa pula pukat ini terjadi begini? Dia bertanya sendirian. Pak Padi lalu merhati dan dengan tergetutan lah Pak Padi kerana menyangka di dalam pukat itu terhadap seekor ikan yang sangat besar. Padahal di dalam pukat itu sebenarnya terdapat seekor ular sawah. Pak Padi menyangka ular sawah itu ialah ikan haruan. Itu tentulah ibu haruan. Haruan, fikir Pak Padi. Wah, besar sungguh ibu haruan ini, ujar Pak Padi lagi dalam hatinya. Ia berasa sangat gembira. Mak Ade tentu gembira, fikirnya lagi. Tanpa berlegah lagi, Pak Padi mengangkat pukat itu dan terus membawanya pula berat sungguh. Ibu haruan ini Pak Padi menganggut. Namun Pak Padi berusaha memukulnya. Akhirnya Pak Padi sampai di rumah. Pak Padi membawa naik pukat itu ke atas rumah. Mak Ade, kita dapat ikan besar, kata Pak Padi dengan hati sangat gembira. Ikan apa? Tanya Mak Ade dari tabur. Ibu haruan, jawab Pak Padi. Besar mana ibu haruan itu terdengar
lagi suara mak Adi bertanya. Dari dapur. Besar jawab Pak Padi lagi. Yalah, besar mana? Sebesar lengan atau sebesar betis? Mak Adi ingin tahu. Besar macam paha. Panjang macam batang pinang. Terang Pak Padi. Mendengar kata-kata Pak Padi itu, Mak Andi pun terus meluruh keluar. Apalagi bertepilah Mak Adi kerana sangat terkejut melihat ular sawah itu. Ular sawah lintang buka. Mak Adi lari terjun dari rumahnya. Pak Padi turut terkejut setelah mendengar Mak Adi bertepi begitu. Apabila melihat Mak Adi lari lintang pukang, Pak Padi turut lari dan terjun dari rumahnya. Pindah, maaflah Mak Adi, saya fikirkan Ibu haluan, tetapi rupa-rupanya ular sawah kata Pak Padi. Mak Adi terdiam sahaja kerana masih tergalaman. Mukanya pucat lesi kerana masih ketakutan. Pada Padi tersengih-sengih. Dia berasa malu kerana kebodohannya itu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tekan tekan lonceng itu bergerak ya.